Assalamualaikum. Dan salam sejahtera. Saya Syahrizal Kemalul Arifin dan rakan setugas. Akmal Salim. Baik, kita memperkenalkan begini kerana kita nak melihat program ini secara lebih santai. Kerana topik yang kita bawakan pada hari ini memerlukan pemahaman yang cukup jelas daripada penonton di rumah. Kita membawa tajuk berkenaan dengan lebih kurangnya adalah Sarawak menuju ke arah kelestarian alam sekitar. Kenapa kita memperkatakan perkara ini? Kerana kebelakangan ini negeri Sarawak sebenarnya telah diperkatakan di negeri-negeri lain dan juga negara dunia secara umumnya memperkatakan tentang usaha terbaharu negeri Sarawak untuk memperkenalkan tenaga boleh baharu yang ramai pun dah telah maklum berkenaan dengan tenaga hidrogennya, solarnya dan sebagainya. Tetapi kita nak tahu kenapakah perkara-perkara ini ataupun tenaga boleh baharu ini diketengahkan. Apakah puncanya? Jadi untuk memperkatakan tentang punca ini, kita bawakan ke Dialog TVS adalah merupakan siapa, Akmal? Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar, Dr. Hazlan Abang Hibni. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini, Doktor. Sama-sama. Baik, Doktor. Kalau kita nak memahami secara lebih jelas, kalau kita lihat daripada nama kementerian itu sendiri, Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak. Sebelum tenaga itu pasti merujuk kepada alam sekitar itu. Tapi kita nak faham kepada umum yang di luar sana ingin faham berkenaan dengan kelestarian alam sekitar itu bagaimana sebenarnya di Sarawak. Terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera. Salam Sarawakku sayang dan salam Sarawak maju makmur. Mula-mula sekali kita harus berterima kasihlah kepada pucuk kepimpinan Sarawak, iaitu tak lain dan tak bukan yang amat berhormat Premier kita, Datuk Tinggi Tan Sri Abang Abdul Rahman Zohari Tun Openg, kerana telah mempunyai satu wawasan dan idea dan juga kepimpinan yang berani untuk menuju ke arah kelestarian alam sekitar. Ini disebabkan oleh kesedaran kita semua terhadap betapa pentingnya untuk kita menjaga kelestarian alam sekitar. Oleh kerana asasnya adalah apabila suhu di planet bumi telah meningkat lebih daripada 1.5 darjah Celsius daripada sebelum ataupun pra zaman industri, era industri, maka berlakunya kepanasan bumi. Dan apabila bumi begitu panas sekali, maka berlakunya perubahan iklim. Dan perubahan iklim ini boleh kita lihat berlaku di seluruh dunia. Contohnya berlakunya banjir yang besar, hujan yang luar biasa, ribut taufan, dan macam-macam lagi, bencana alam. Dan ini disebabkan oleh gas yang dinamakan gas rumah hijau ataupun greenhouse gases, yang terdiri daripada carbon dioxide, methane, nitrous, dan juga sulfur dioxide dan juga beberapa gas lain. Tetapi gas yang paling berbahaya yang menyebabkan meningkatnya suhu dunia adalah gas karbon dioksida. Gas ini boleh menahan banyak haba, yang paling banyak boleh menahan haba. Dan disebab itulah suhu dunia ini meningkat dengan perlahan sejak 200 tahun yang lalu, iaitu zaman era perindustrian, industrialization, industrial revolution. Jadi kita tahu apa sebabnya, iaitu gas karbon dioksida dan juga methane. Dan gas-gas ini dikeluarkan daripada penggunaan bahan api gas dan fosil, gas dan fosil, minyak, petroleum. Dan daripada petroleum inilah dan penggunaan banyak gas dan petroleum menyebabkan lebih banyak karbon dioksida dan methane dan juga gas-gas lain tersebut dikeluarkan. Jadi kita dah faham tentang dasar saintifik ini, maka lebih mudahlah kita untuk mengawal perubahan iklim dan juga peningkatan suhu. Tetapi ianya mestilah dilakukan oleh seluruh dunia.
Kerana pada tahun 2015 ada satu perjanjian yang dinamakan Paris Agreement 2015 di mana 195 negara di dunia telah pun setuju untuk melaksanakan langkah-langkah untuk mengurangkan pengeluaran karbon dan juga mementingkan ataupun committed terhadap kelestarian alam sekitar. Jadi inilah asasnya, iaitu perubahan iklim yang disebabkan oleh penggunaan gas dan minyak dalam industri dan juga dalam pengangkutan. Jadi Sarawak sebagai sebuah wilayah yang besar, iaitu saiznya adalah lebih kurang sama saiz dengan Semenanjung, 12.4 juta hektar saiznya, dan 62% daripada saiz tersebut adalah terdiri daripada pokok-pokok hutan, bakau dan juga belukar, tanah gambut. Tanah gambut. Jadi inilah merupakan stok karbon. Kerana pokok-pokok ini melalui proses fotosintesis, pokok menyedut semua karbon dioksida dan gas-gas yang berbahaya tersebut dan menghasilkan oksigen. Jadi karbon dioksida yang tertinggal di dalam pokok yang kita sebutkan sebagai karbon akan tetap terus berada di dalam pokok-pokok dan bakau tersebut. Ya? Dan ini merupakan stok karbon yang disimpan oleh hutan, bakau dan juga tanah-tanah gambut tersebut. Dan Sarawak mempunyai stok karbon, kita telah pun mengira secara estimate, stok karbon kita adalah di antara 750 juta tan dan maksimumnya adalah 1 bilion tan. Dan sekarang ini dunia, banyak. Dan dunia mempunyai satu mekanisme untuk memperdagangkan karbon stok tersebut melalui carbon trading, melalui perdagangan karbon, iaitu dengan mengira kredit karbon. So satu kredit karbon adalah sama dengan 1 tan karbon. Dan nilai pasaran di dunia sekarang adalah di antara 8 USD dolar 1 tan ke maksimumnya adalah 120 dolar USD 1 tan. Bergantung kepada kualiti karbon. Ya. Dan Sarawak telah pun menggubal dasar-dasar dan juga undang-undang ordinance tanah dan juga ordinance hutan untuk membolehkan pemilik-pemilik tanah yang mempunyai banyak pokok untuk mencebur diri di dalam bidang perdagangan karbon. Jadi selain daripada kita boleh menyelamatkan bumi melalui mengurangkan penebangan pokok, kita juga boleh mendapat hasil daripada penjualan karbon. Jadi inilah sebabnya Sarawak begitu fokus sekali untuk mencebur diri dalam industri kelestarian alam sekitar. Yang kedua, Sarawak juga mempunyai potensi untuk menjadi penyimpan karbon yang dilepaskan oleh negara-negara ataupun kawasan yang mempunyai industri yang banyak mengeluarkan karbon. Banyaklah negara-negara industri di rantau Asia yang mengeluarkan karbon dan juga kita tahu berapa jumlah karbon-karbon yang dikeluarkan. Dan sekarang kita mempunyai teknologi untuk memerangkapkan karbon dioksida yang dilepaskan itu, dicairkan dan disimpan di dalam tangki besar-besar dan disimpan di dalam telaga-telaga minyak yang sudah terpakai di perairan Sarawak. Dan di perairan Sarawak kita mempunyai 1,665 telaga minyak yang sudah terpakai, yang kosong dan boleh digunakan untuk menyimpan karbon-karbon tersebut. Dan potensi penyimpanan karbon di dalam telaga minyak itu adalah 9 bilion tan. Seluruhnya. 1,600 tu seluruhnya adalah 9 bilion tan dan boleh meningkat lagi. Jadi inilah akan merupakan satu pendapatan baru untuk Sarawak. Sebab kita akan mengenakan levy karbon dan charge sewa untuk simpanan karbon tersebut dan sebagainya. Jadi kenapa sebenarnya YB Doktor
kita melihat sisi US itu, pemberangkapan, penggunaan dan juga penyimpanan itu Sarawak lakukan. Kenapa tidak ada negara-negara lain yang dilihat sehingga menyebabkan negara Asia sendiri begitu berminat dengan usaha kerajaan negeri Sarawak? Kenapa tidak ada di tempat lain? Ya, ada beberapa sebab. Yang pertama adalah sebab lokasi Sarawak. Sarawak terletak ataupun perairan Sarawak terletak di luar Ring of Fire ataupun di luar jajaran gunung berapi, volcano, gunung berapi dan juga gempa bumi. Jadi maknanya perairan Sarawak itu adalah kawasan yang stabil. Kerana untuk menyimpan karbon kita memerlukan satu kawasan yang stabil. Di dunia ini hanya ada 3 kawasan yang boleh menyimpan karbon di perairan, iaitu di Norway, di Amerika, Houston dan di Sarawak. Hanya 3 saja di dunia. Baik. Ya. Itu merupakan kata-kata penutup daripada tetamu khas kita, iaitu yang berhormat Dr. Hazlan Abang Hipni, merupakan Timbalan Menteri Kelestarian Alam Sekitar dan juga Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak. Dan itu sebenarnya itu yang dapat kita kongsikan untuk waktu ini. Jadi kepada anda di rumah ingin mengetahui lebih lanjut di manakah mereka boleh melihat kita dan menyaksikan apa yang kita adakan ini di mana, Akmal? Jangan lupa untuk saksikan juga kami di social media TVS maupun Facebook, TikTok dan juga YouTube, dan juga untuk saksikan secara live yang bersiaran secara langsung setiap jam 8.45 malam setiap Khamis. 8.45 malam, dan anda boleh hantarkan sebarang komen dan juga cadangan. Juga mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang anda ingin ajukan kepada kami untuk kami ajukan kepada mereka yang berwajib. Sila, jangan malu, jangan segan. Itu saja daripada kami. Terima kasih sekali lagi kita ingin ucapkan kepada tetamu kita. Dan saya Syahril Zakir Arifin. Dan saya Akmal Saleh. Salam Sarawak, Maju Makmur. Jumpa lagi.